Kami ingin memberi tumpuan kepada persoalan mengenai siapa calon Menteri Besar Johor ke-19 yang terus menjadi tanda tanya setelah terdapat khabar angin nama lain yang turut dicalonkan sebagai Menteri Besar Johor yang baharu. Dan untuk perkembangan terkini di Johor, kita bersama rakan setugas Firdaus Azil. Firdaus, apa yang dapat Firdaus kongsikan untuk jam ini? Okey, baik, terima kasih Syazwani. Mungkin saya boleh kongsikan tentang apa yang terjadi semalam daripada sewaktu Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah menghadap Tuanku Sultan Johor di Istana Pasir Pelangi daripada pukul 2 sehingga pukul 4.30. Difahamkan pertemuan itu terjadi pada ketika itu, dan apabila beliau balik ke bangunan UMNO Johor yang mana ramai media telah menanti di sana untuk menantikan perkembangan, kita bertanyakan, tetapi beliau enggan menjawab sebarang persoalan sekaligus menguatkan lagi spekulasi siapa sebenarnya yang mendapat perkenan Tuanku untuk menjadi Menteri Besar Johor. Dan pada malamnya pula kita difahamkan pula bahawa beberapa ramai pemimpin-pemimpin tempatan dari UMNO Johor, termasuk ketua-ketua bahagian, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang baru saja mendapat mandat, telah berjumpa dengan bekas Menteri Besar ataupun Menteri Besar caretaker ketika ini, iaitu Datuk Hasni Mohamad, yang mana difahamkan mereka memberikan sokongan agar Adun Benut itu untuk terus menerajui kerajaan negeri Johor. Tetapi bagaimanapun, seperti yang kita sedia maklum ke semua ini, siapa juga perlu mendapat perkenan kerana ini adalah prerogatif Tuanku Sultan Johor kepada siapa yang Tuanku merasakan layak untuk mengemudi kerajaan negeri Johor. Tetapi ketika ini kita berada di sini di hadapan Istana Bukit Surin, kerana difahamkan kita pun banyak benda yang masih menjadi tanda tanya seperti Syazwani sebutkan tentang adakah akan ada majlis angkat sumpah Menteri Besar hari ini dan sebagainya. Tetapi saya juga difahamkan rakan-rakan media kita daripada pagi sudah berada di sini, tetapi kemudiannya mereka diminta untuk beredar dan juga diberitahu mungkin pukul 2 nanti barulah ada pergerakan yang lebih obvious ataupun lebih jelas. Jadi buat masa ini itu saja buat ketika ini yang boleh kita kongsikan, kerana banyak ketidaktentuan yang agak sukar untuk kita laporkan buat masa ini, Syazwani. Ya, Firdaus, kalau kita tahu berdasarkan laporan awal semalam ada 3 nama yang disebut-sebut. Berdasarkan pemerhatian Firdaus sejak mungkin sebulan yang lepas berada di sana, apa yang dapat Firdaus simpulkan pasca PRN Johor ini? Baik, sejak daripada awal kempen, malah sebelum DUN bubar lagi, kita telah diberikan naratif bahawa Datuk Hasni akan terus mengemudi kerajaan negeri Johor seandainya Barisan Nasional berjaya mendapat mandat. Dan ketika sudah pasti keputusan pada 12 Mac lepas jelas menunjukkan bahawa Barisan Nasional mendapat mandat yang cukup besar, bukan sahaja melebihi jumlah 23, malah status ataupun kedudukannya ialah sebanyak 40 kerusi. UMNO sahaja 33 kerusi termasuk dengan MCA 4, MIC 3 menjadikan jumlah keseluruhan 40. Ini jauh melebihi pencapaian mereka pada pilihan raya umum pada 2018 yang mana Barisan Nasional hanya memenangi 19 kerusi sahaja berbanding Pakatan Harapan, kalau tak salah saya ketika itu, ya 36. Tetapi seperti yang kita sedia maklum, selepas kemenangan itu, secara tiba-tiba kita mendapat maklumat bahawa ada nama-nama lain. Seperti yang kita laporkan semalam, bukan sahaja Astro Awani yang melaporkan, tetapi juga media-media lain, ialah 2 nama, iaitu Adun Macap yang juga bekas Exco Kerajaan Negeri, iaitu Datuk On Hafiz Ghazi, dan juga Adun Rengit, iaitu Datuk Dr. Muhammad Puat Zakasi. Tetapi yang paling menjadi perbualan ialah tentang, iaitu berkemungkinan besar calon yang Menteri Besar yang mungkin sedang dalam pertimbangan serius oleh Istana Johor ialah Datuk On Hafiz, selain daripada untuk mengekalkan Datuk Hasni. Jadi 2 nama ini saya kira sedang bermain-main. Malah semalam juga kita difahamkan bahawa ada usaha untuk mengumpulkan akuan bersumpah ataupun SD dari kalangan adun-adun, tetapi kita tidak tahu sejauh mana berapakah jumlah adun yang menandatangani SD tersebut dan sebagainya, dan adakah SD itu sebenarnya boleh kata mempunyai legaliti ataupun adakah ia memainkan faktor untuk menentukan ataupun dalam penentuan calon Menteri Besar Johor. Kerana ingin saya tegaskan sekali lagi, ini adalah prerogatif Tuanku Sultan Johor yang mana ia perlu dilakukan di dalam ini, Istana Bukit Surin. Terima kasih Firdaus Azil atas laporan awal itu. Firdaus akan terus bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa.